Sudah banyak yang aku korbankan selama ini demi mencapai apa yang aku cintakan. Masa, tenaga, harta dan segala-galanya. Cuma aku masih keliru. Adakah pengorbanan ini akan diterima? Ataupun ianya sia-sia belaka? Ya Allah, tunjukilah aku jalan. Tunjukilah aku kebenaran, agar apa yang aku korbankan selama ini membuahkan kemanisan yang berkekalan. Maka merekalah yang menjadi frontliner untuk mempertahankan agama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak, Maha sucimu ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidaklah kami ini memiliki sebarang ilmu pengetahuan melainkan sekadar yang telah kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah ya Allah Tuhan yang maha memiliki segala ilmu pengetahuan, dan engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya yang ada pada diri kami ini melainkan kebergantungan sepenuhnya diri kami ini kepadamu yang maha tinggi lagi maha agung kekuasaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, kita berada pada siri yang ke-18 membincangkan ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-7 daripada surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang apabila dia mabuk dengan cinta, dia terlalu angau dengan apa yang dia kejar, maka dia akan kejar, buru, cari perkara yang dicintai dia. Apa yang menjadi kecintaannya akan diingati, akan sentiasa dikejar, akan sentiasa diburu, akan sentiasa menjadi impian dia setiap hari. Bahkan kalau hala dia ke depan, tiba-tiba datang selisih dengan dia seseorang yang dicintai, wah, pandangan mata dia beralih, memandang ke sebelah. Sebab apa? Perasaan cinta itu membawa kepada rasa ingin memburu, rasa ingin mencari, rasa ingin mendamba sesuatu yang dicintai. Mungkin kalau ingat lagi saya waktu muda-muda dulu tuan-tuan ya, bila waktu hampirnya musim pernikahan ataupun walimah, kita teringat-ingat, kita tertunggu-tunggu, tak sabar-sabar nak menanti hari kita diijab kabulkan. Bahkan selepas perkahwinan, setiap hari merindui. Kat tempat kerja teringat-ingat, terngiang-ngiang. Subhanallah, indahnya percintaan. Tuan-tuan, apabila seseorang itu mengejar apa yang dicintai, untuk dapatkan perkara yang dicintai ini sudah tentu perkara yang sukar, kerana dia memerlukan pengorbanan. Namun orang yang benar-benar mencintai, dia sanggup berkorban. Betul tuan-tuan? Penat kita, letih kita kerana anak kita yang kita cintai, waktu malam bangun nak susu, seorang ibu yang mencintai berkorban rasa penat dia, bangkit tengah malam. Seorang ayah yang tahu anak dia sedang demam, mungkin 1 jam, 2 jam sekali dia akan bangkit dari tempat tidur, dia akan pergi ke tempat tidur anak dia, ambil suhu dan berikan ubat. Walaupun dia tahu besok dia akan bekerja. Inilah pengorbanan.
Maka tanda cinta adalah pengorbanan. Seseorang yang sentiasa bercinta, mencintai, maka dia sentiasa berkorban, memberi, dan memberi. Maka contoh-contoh yang kita selalu ada di dalam kehidupan kita ini memperlihatkan manusia apabila dia cinta kepada satu-satu benda, dia sanggup bertahan, dia sanggup bermati-matian, dia sanggup korbankan apa saja. Hatta kalau nak beli sebuah kereta impian pun, kadang-kadang anak-anak muda dia sanggup ikat perut dia berbulan-bulan kerana nak bayar sebuah kereta yang diidam-idamkan. Inilah penangan cinta, tuan-tuan. Inilah penangan perasaan suka sehingga kita sanggup korbankan apa saja. Nah, alangkah indahnya jika kita sedang bercinta dan kita sedang mencintai sesuatu yang tidak pernah luput, tidak pernah rosak, dan ia adalah suatu perasaan bahagia selama-lamanya. Alangkah indahnya kalau percintaan itu berlaku di antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya jika seorang hamba setiap kali dia melakukan perbuatan ataupun pekerjaan, dia ingat kepada Allah, Tuhan yang dicintainya. Bahkan ketika mana seseorang itu berada dalam keadaan berbelah bahagi, sama ada nak kepada kesukaan dia ataupun kesukaan Allah, tetapi kerana Allah yang suka, dia cinta kepada Allah, maka dia dahulukan apa yang Allah suka daripada apa yang dia suka. Bahkan kesukaannya sudah beralih daripada kesukaan yang awal kepada kesukaan yang sama dengan apa yang Allah suka. Alangkah indahnya, tuan-tuan. Maka dari sinilah kita nak kenal golongan-golongan yang mana mereka ini diliputi oleh nikmat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan-golongan yang Allah sempurnakan nikmat ke atas mereka, dan nikmat di dunia yang mereka rasai adalah nikmatnya mereka kenal Allah, nikmatnya mereka bercinta dengan Allah, nikmatnya mereka mengorbankan segala-galanya untuk Allah Subhanahu Rabbi. Bahkan nikmat yang berpanjangan ini berlaku setelah mana mereka kembali kepada Allah dalam keadaan Allah suka kepada dia, dan dia memang suka kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyediakan kepada mereka suatu tempat yang menyukakan hati mereka selama-lamanya di dalam nikmat yang mendamaikan, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu apabila seseorang bersungguh-sungguh untuk membuat apa yang Allah suka, sudah pasti janji Allah, Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia suka. Sekali lagi saya ulang, jika seseorang hamba ini bersungguh-sungguh melakukan perbuatan yang Allah suka, pasti Allah juga akan membalas perbuatan tersebut dengan ganjaran yang menyebabkan orang itu suka kepada pemberian Allah. Ini janji Allah. Allah itu Asy-Syakur, Allah maha berterima kasih kepada hamba dia. Allah maha menghargai iman dan keyakinan dia kepada Allah daripada hamba dia. Allah amat menghargai kesukaran seseorang hamba bangun malam untuk mendamba kasih sayang Allah. Allah sangat menghargai susah payah seorang hamba menahan nafsu dia, mengekang kehendak diri dia kerana nak mendahulukan kehendak Allah. Bahkan Allah akan beri lebih lagi daripada apa yang hamba itu mampu beri kepada Allah. Subhanallah. Maka golongan-golongan nikmat ini, yang telah dapat nikmat ini, antaranya adalah mereka yang benar-benar memburu syurga kerana cinta sangat kepada Allah. Allahu Akbar. Pemburu syurga, tuan-tuan. Mereka memburu syurga kerana kecintaan yang sangat mendalam kepada Allah dan keyakinan yang sangat jitu kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Maka ada segolongan manusia dari kalangan hamba-hamba Allah ini yang mana mereka benar-benar cinta dengan cinta yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Mereka ini digelarkan oleh Allah Subhanahu wa taala asyaddu hubban lillah. Ini gambaran sifat mereka. Asyaddu hubban lillah, tersangat-sangat cinta, sayang, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan perasaan tersangat. Bila perasaan cinta pun sudah cukup dah untuk menggambarkan seseorang itu akan buat apa saja untuk orang yang dicintai. Ini kan pula Allah gambarkan golongan ini, mereka ini adalah golongan yang asyaddu hubban. Cinta mereka itu sangat-sangat. Allahu Akbar. Tak boleh bayang jika Allah berikan nikmat perasaan ini kepada kita. Mereka inilah golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin dengan pertemuan dengan Allah, yakin kepada janji-janji manis Allah Subhanahu wa taala yang mereka pasti mereka akan dapat kerana Allah redha kepada mereka, maka mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Maka cinta inilah yang menyebabkan mereka serahkan segala kehidupan mereka untuk berkhidmat kepada Allah. Mereka berkhidmat kepada agama Allah. Mereka menyumbang kepada apa yang disukai oleh Allah. Apa yang Allah suka? Allah suka jika manusia ini mengenal Islam, maka mereka akan berkhidmat sungguh-sungguh untuk pastikan Islam ini berada di tempat yang mulia di sisi kehidupan manusia. Maka setelah mereka yakin Allah Subhanahu wa taala yang maha baik terhadap diri dia, Allah Ta'ala adalah Tuhan yang memiliki dirinya, mereka ini milik Allah, mereka yakin mereka milik Allah, maka mereka bersungguh-sungguh siang dan malam berusaha untuk menjaga kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana cinta kepada Allah ini membawa kepada mereka sanggup bersusah-susah siang dan malam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nak pastikan agama Allah ini tidak tenggelam, nak pastikan agama Allah ini tegak di atas muka bumi ini dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Mereka tidak biarkan Islam ini menjadi asing tanpa ada usaha yang bersungguh-sungguh daripada mereka. Inilah golongan yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kita baca ini, mereka ini telah mendapat nikmat daripada Allah. Mereka ini hidup di dalam nikmat, mati di dalam nikmat, dibangkitkan semula di dalam nikmat, bahkan berkekalan di dalam nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Jadikanlah kami sebahagian daripada mereka, ya Allah. Mereka ini, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, telah pun melakukan penyerahan diri yang total kepada Allah. Allahu Akbar. Setelah mana mereka ini yakin mereka hamba Allah, mereka ada tanggungjawab, bahkan mereka perlu melaksanakan tanggungjawab tersebut kerana cinta kepada Allah. Sebagaimana seorang ibu yang kita contohkan tadi, dalam keadaan mengantuk, penat waktu malam, tetapi kerana cinta itu mendorong dia bangkit pada waktu malam dalam keadaan penuh kerisauan, bukan kerana alah sikit-sikit kena bangun lagi, kejap-kejap kena bangun lagi. Tidak ada perkataan keluhan yang keluar daripada seorang ibu yang penyayang apabila melihat anak dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan demam waktu malam, dalam keadaan lapar waktu malam. Dia bangkit walaupun berat, walaupun penat, tetapi bukan dengan keluhan, tetapi dengan perasaan cinta yang terdorong. Maka Allah lebih lagi, gambarannya tak boleh disamakan dengan gambaran tersebut. Jauh lebih tinggi martabatnya. Apabila seseorang cinta kepada Allah, maka dia susah dan payahnya hanyalah untuk agama Allah. Allahu Akbar. Dia serahkan segala-gala yang ada pada diri dia untuk Allah. Dia serahkan segala yang diberi nikmat oleh Allah. Dia sedar benda ini, dia kembalikan untuk dia sumbang balik kepada agama Allah. Harta dia sungguh-sungguh dapatkan harta bukan semata-mata nak kesenangan dunia, nak berehat-rehat, tetapi
hartanya digunakan untuk berinfak, memberi dalam usaha meninggikan kalimah ataupun agama Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang kaya, dirasakan kekayaan itu adalah pemberian daripada Allah, dan kerana cinta dia kepada Allah, dia nak sumbangkan balik apa yang Allah beri tadi kepada agama Allah. Maka terbinalah madrasah-madrasah, terbinalah institusi-institusi, terbinalah segala yang memerlukan kewangan, dibangunkan untuk kebaikan ummah. Maka manusia mendapat Islam, manusia mendapat cahaya panduan daripada Allah, hasil daripada usaha tersebarnya ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah di sebaliknya? Mereka-mereka yang telah bersungguh-sungguh menyerahkan hartanya kepada Allah, menyerahkan hartanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebahagian daripada mereka Allah berikan kepada mereka ilmu. Maka dengan ilmu itu, jika sekiranya kita diberikan ilmu dan kita sayang kepada agama Allah, orang yang bersungguh-sungguh ini, mereka akan pastikan ilmunya dapat dimanfaatkan kepada agama Allah. Subhanallah. Maka lahirlah fotografer-fotografer yang menyedarkan manusia kepada Allah, kembali ingat Allah. Keluarlah ataupun muncullah profesor-profesor yang menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk pembangunan ummah mereka kerana sayangkan agama Allah. Lahirlah para ustaz, para ustazah yang mengajarkan Al-Quran, bahkan mereka memberikan makna dan kefahaman daripada Al-Quran sehingga anak-anak didiknya menjadi insan yang penuh di dadanya dengan ilmu Al-Quran. Allah beri lagi apa lagi nikmat kepada kita? Mungkin Allah beri kepada kita nikmat masa. Maka masa itu kita gunakan sungguh-sungguh, tanda cinta kita kepada Allah. Kita tidak biarkan masa itu berlalu sia-sia. Kita manfaatkan untuk memberi dan menyumbang kepada agama Allah. Allahu Akbar. Mereka-mereka ini adalah mereka yang sangat cinta kepada Allah. Bahkan di suatu tahap ketika mana agama ini benar-benar memerlukan pembelaan, sehinggakan mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka sendiri kerana Allah. Jika mungkin apabila Islam diancam oleh musuh dan ancaman itu berupa ancaman yang merosakkan kehidupan manusia, maka merekalah yang menjadi frontliner untuk mempertahankan agama Allah. Dan ini telah pun ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan mereka ada orang-orang yang kaya seperti Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan dan ramai lagi. Di kalangan mereka juga ada para intelektual, orang-orang yang bijak, antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Ada juga di kalangan mereka yang mungkin kurang dari segi intelektual, tetapi mereka ada tenaga, mereka sumbangkan tenaga mereka. Ketika mana Islam dihenyak, ketika mana Islam dihentam, ketika mana Islam nak dihapuskan daripada muka bumi, mereka ini bergabung tenaga menjadi frontliner untuk mempertahankan agama. Bahkan di kalangan mereka gugur di medan jihad kerana cinta benar mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta benar mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sanggup mereka meninggalkan agama Allah ini dihenyak-henyak sehingga hapus di dalam muka bumi ini, kerana mereka nak dapatkan juga bahagian mereka di sisi Allah. Mereka nak Allah pandang mereka, ya Allah, ini yang telah aku usahakan. Walaupun sekadar apa yang aku ada ini tak mampu nak merubah dunia, tetapi sekurang-kurangnya apa yang aku sumbangkan ini memberikan sedikit ruang cahaya kepada Islam untuk berkembang. Allahu Akbar. Subhanallah. Orang-orang inilah yang digelarkan sebagai syuhada. Allahu Akbar. Apa dia syuhada? Mereka yang bercita-cita untuk menyerahkan segala-galanya, bahkan mereka benar-benar melakukan. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum
man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, ciri-ciri para syuhada ini adalah rijalun. Gambaran sahabat-sahabat Rasulullah juga rijalun, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, sadaqu ma'ahadullah. Mereka ini membenarkan apa yang telah mereka matrikan janji mereka dengan Allah. Mereka dah berjanji dengan Allah nak jadi hamba Allah, nak jadi pembela agama Allah. Sadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka telah membenarkan apa yang mereka telah janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbah. Sebahagian daripada mereka telah pun gugur meninggalkan kehidupan ini, telah pun menyelesaikan janji mereka kerana mereka terbunuh di jalan Allah. Mereka telah mati di dalam kesungguhan mereka nak meninggikan agama Allah. Mereka dipanggil oleh Allah dalam keadaan mereka bercita-cita besar untuk menjaga kesucian agama Islam. Qada nahbah, mereka telah pun selesai menunaikan tanggungjawab kewajipan mereka. Wa minhum man yantazir, wa minhum man yantazir. Dan sebahagian daripada mereka tetap menunggu-nunggu waktu yang dijanjikan. Mereka sentiasa ready, mereka sentiasa bersedia untuk menyumbang, terus bersungguh, terus berusaha dengan penuh gigih untuk memastikan agama Allah berada di tingkatan yang teratas, tidak dihina oleh orang ataupun dihina oleh manusia-manusia lain. Wa ma baddalu tabdila. Mereka ini tidak sekali-kali mengubah janji mereka. Inilah ciri-ciri para syuhada, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segalanya adalah kerana mereka sangat yakin kepada Allah. Ini cambahan daripada iman kepada Allah. Inilah buah ataupun hasil daripada rasa hamba diri kepada Allah. Rasa Allah telah banyak bagi jasa kepada diri dia. Rasa Allah telah banyak beri nikmat kepada dia. Dan rasa bahawa nikmat ini bukan sekadar untuk dia berseronok, tetapi dia nak manfaatkan untuk kebaikan hidup dia, maka disumbangkan kepada Islam. Mereka inilah orang-orang yang yakin dengan perjanjiannya dengan Allah sebagai hamba, sebagai orang yang menjalankan tanggungjawab dan amanah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka seorang profesor dia tidak akan bangga dengan title profesornya kerana ketinggian ilmu, tetapi dia memanfaatkan title profesornya itu untuk kebaikan agama Allah. Seorang guru dia tidak berbangga, oh saya guru, saya orang yang paling hebat, paling bijak depan anak murid saya. Tidak, tetapi dia memanfaatkan profession keguruannya untuk memberi manfaat, mencambahkan perkembangan anak-anak didik dia menjadi manusia yang faham erti kehidupan yang sebenar. Dan banyak lagi dalam cabang-cabang kehidupan kita yang pelbagai. Maka mereka ini benar-benar yakin dengan janji Allah itu. Mereka membenarkannya. Mereka seakan-akan menyaksikan apa yang Allah telah janji di hadapan mata mereka. Kerana keyakinan yang benar ini, mereka seakan-akan melihat di depan mata mereka janji Allah ini, memburu syurga Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam mereka cari di mana ruang-ruang yang boleh mendapatkan redha Allah daripada hasil usaha dan kerja-kerja mereka. Allahu Akbar. Inilah mereka yang bersusah payah kerana agama. Mereka tidak ingin bersusah payah semata-mata untuk hidup yang sementara. Walaupun dia yakin kalau dia tak bersusah payah kerana Allah, manusia-manusia lain juga sedang bersusah payah untuk hidup. Manusia-manusia lain juga sedang struggle untuk kekalkan kehidupan di dunia. Tetapi mereka tidak memandang kesusahan itu semata-mata dunia. Mereka nak tuju kesusahan yang mereka hadapi ini untuk akhirat mereka, Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka sungguh-sungguh jaga agama Allah. Sumbangkan tenaga mereka, sumbangkan kepakaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Islam ini. Maka syahid itu adalah orang-orang yang benar-benar menyaksikan, orang-orang yang benar-benar membenarkan apa yang disaksikan. Asyhadu, aku bersaksi
Aku jadi saksi alla ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak aku jadikan Tuhan. Aku sembah, aku ikut, aku tunduk, aku patuh, aku jadi hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Syahadah mereka terjelma dalam jiwa mereka dan amalan mereka, sehingga kan mereka mati juga di atas jalan perjuangan syahadah ini. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah pilihlah kami mencontohi mereka. Maka hidupnya bermatlamatkan untuk bersungguh-sungguh berjuang, subhanallah, dan mati di dalam perjuangan. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, maka daripada perbincangan ini, apa yang Allah nak saya buat? Apa yang Allah nak kita buat? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala nak saya hidupkan rasa cinta yang bersangatan, asyaddu hubban, cinta yang bersangatan kepada Allah dan Rasul. Apa yang Allah nak? Yang kedua, Allah nak saya bersungguh-sungguh di dalam beramal serta memberi manfaat kepada agama Allah, agama Islam. Beri manfaat, beri manfaat. Apa yang saya ada, apa yang saya boleh sumbang, saya nak sumbang kepada agama Allah. Sungguh-sungguh dia nak jaga. Allahu akbar. Yang ketiga, Allah nak saya gunakan segala nikmat yang Allah beri ini, harta, ilmu, kepakaran, masa dan segalanya, bahkan jiwa, raga dan nyawa saya juga, saya nak gunakan untuk disumbangkan kepada jalan Allah, iaitu perkara-perkara yang boleh meninggikan martabat agama Allah di sisi kehidupan ini. Allahu Rabbi. Dan apa yang perlu saya praktiskan, apa yang perlu kita praktiskan daripada sekarang, yang pertama, yang paling penting adalah untuk mendapatkan rasa cinta kepada akhirat, saya perlu berusaha untuk mengikis buang sifat tamak dan haloba serta cinta kepada perkara-perkara dunia. Saya nak rendahkan sikit, nak proses nak buang, tapi saya nak rendahkan. Kalau boleh sehingga hilang perasaan cinta saya kepada dunia. Dalam erti kata, saya sanggup korbankan urusan akhirat kerana saya nak kepada nafsu dunia. Saya nak kikis buang semua ni. Saya nak proses diri saya benar-benar saya rasakan apa yang ada di dalam kocek saya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada saya gunakan untuk keperluan kewajipan hidup saya dan ahli keluarga, ada bahagian untuk pembangunan agama saya. Allahu akbar. Yang kedua, saya perlu jadikan setiap pekerjaan dan usaha saya adalah untuk memberi manfaat kepada agama Islam. Nak beri manfaat. Apa yang perlu saya proses, saya perlu praktiskan, saya nak praktis di mana ruang yang Islam boleh gunakan saya, manfaatkan saya untuk kebaikan. Di manakah kepakaran yang saya ada untuk saya sumbang kepada agama. Dan saya nak mati dalam keadaan saya bersungguh-sungguh perjuangkan agama saya ini. Inilah fokus kita dalam hidup, tuan-tuan. Dan yang ketiga, apa yang perlu saya praktiskan, saya perlu doa benar-benar agar Allah Subhanahu wa taala memilih saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita untuk diproses, untuk melalui perjalanan diri ini dibersihkan dan dilatih untuk menjadi jiwa yang benar-benar diserahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon, ya Allah, jika sekiranya takdir Allah mengakhiri hidup kita, takdirkanlah untuk kita mati di dalam perjuangan menegakkan agama. Hati sentiasa membara dan berbunga-bunga untuk melihat agama Islam ini berkembang dan juga berada di posisi yang teratas. Dalam hati ini sentiasa berusaha fikir macam mana lagi nak buat supaya manusia lain kenal Islam, manusia lain amalkan Islam, manusia lain benar-benar menghayati Islam. Dan dalam masa sama, ya Allah, tolong pilih aku mati dalam keadaan aku sedang berjuang ke arah itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan
apa yang kita bincangkan ini, sahabat-sahabat, dapat memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Aku qauli hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam episod 18 ini tuan-tuan, pemburu syurga, salah satu daripada watak dan personaliti penting yang disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu siapa tuan-tuan? Golongan yang mengorbankan nyawanya untuk menegakkan dan memuliakan agama Allah ini tuan-tuan. Jadi, apa yang Allah mahu kita praktiskan daripada ayat ini? Apa yang Allah mahu saya buat daripada ayat ini? Yang pertama tuan-tuan, Allah nak kita kenal perangai dan sifat-sifat golongan-golongan yang sanggup berkorban untuk menegakkan agama Allah ini dan untuk memperjuangkan keimanan mereka. Dan apa yang Allah nak saya praktiskan hari ini, tuan-tuan, mulai hari ini tuan-tuan, sama-sama kita berdoa pada Allah supaya kita dikekalkan di atas jalan perjuangan untuk memuliakan agama Allah ini, dan kita berdoa pada Allah agar kelak kita dimatikan di atas jalan Allah ini tuan-tuan, insya-Allah. Sama-sama kita doa mulai daripada hari ini.